Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 19 Julai 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Tumpuan berita. Tidak dinafikan golongan belia atau generasi Y memainkan peranan penting sebagai pewaris terhadap masa depan sesebuah negara. Justeru golongan itu perlu diberikan didikan dan asuhan yang baik agar dapat menjadi seorang pemimpin yang boleh membawa kejayaan kepada negara atau negeri ini di masa akan datang. Tegas Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Kalau belia-belia kita pada hari ini adalah belia-belia yang menghadapi masalah baik masalah sosial, baiknya dari segi menimba ilmu tidak begitu tinggi dan sebagainya. Begitulah pelapis yang kita akan ada pada masa akan datang. Sebab itulah golongan belia bagi saya adalah satu golongan yang amat penting, dan sebab itulah juga kementerian saya, Kementerian Belia dan Sukan, diamanahkan oleh kabinet, diamanahkan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri untuk sentiasa merapatkan diri kepada golongan belia. Berucap semasa program Jelajah Belia Sarawak 2020 di Darul semalam, Dato' Abdul Karim menegaskan kepada golongan belia untuk sentiasa berusaha memajukan diri untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Beralih ke berita mengenai penyerahan bantuan. Inisiatif Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidul untuk membantu mengurangkan beban ditanggung sekolah di Sarawak dipergiatkan. Terbaru, 5 lagi sekolah di sekitar Bintangor dan Meradong menerima bantuan serupa iaitu peralatan pelindungan diri PPE daripada beliau dalam majlis penyerahan yang ringkas di SK Sungai Selidap, SK Sungai Sian dan SK Abang Amin semalam. Selain PPE, Abdullah turut menyumbang bantuan kewangan kepada sekolah berkenaan melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah. Seterusnya, penduduk yang mengusahakan pertanian dan penternakan boleh mendapatkan bantuan dalam bentuk peruntukan, barangan ataupun nasihat dari Jabatan Pertanian Sarawak. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, Jabatan Pertanian Sarawak mempunyai pelbagai jenis kemudahan untuk membantu petani dan penternak meningkatkan hasil pengeluaran pertanian. Beliau berkata ketika berucap dalam program Community Extension Outreach Program CEOP anjuran Jabatan Pertanian Bahagian Miri di Rumah Abok Anak Jabu pada Jumaat. Datuk Dr. Penguang yang juga Adun Marudi turut mencadangkan supaya mereka melawat pusat pertanian bagi menimba ilmu pertanian dan penternakan yang lebih mendalam lagi sejajar dengan teknologi yang ada pada hari ini. Seramai 167 orang peserta telah mengikuti kursus penanaman durian dan kursus asas penternakan ikan air tawar ini. Datuk Dr. Penguang turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP bernilai RM20,000 kepada Rumah Henry Gomez dan mengumumkan peruntukan MRP berjumlah RM15,000 untuk setiap rumah panjang di kawasan Ulu Teru, Tinjar. Selanjutnya, Kuala Rajang berhasrat menjadi pengeluar cili terbesar di negeri Sarawak dengan kaedah penanaman fertigasi. Adun Kuala Rajang, Datuk Haji Len Talif Saleh berkata, ini juga selaras dengan aspirasi Ketua Menteri untuk mentransformasi pertanian konvensional kepada pertanian moden. Pada masa ini kita sudah mengeluarkan pengeluaran cili di Tanjung Manis dalam masa MCO ini, PKP ini dulu, di mana hampir 1 tan cili telah dikeluarkan untuk pasaran tempatan saja. Jadi ia melibatkan 1,200 pohon cili. Tapi pada kali ini kita akan memperluaskan lagi penanaman ini pada 3 ekar ataupun 5 ekar supaya penglibatan supaya kita dapat mengeluarkan banyak lagi cili. Ketika ditemui selepas kursus penanaman cili fertigasi kaedah terbuka di Tanjung Manis pada Sabtu, beliau berkata penganjuran kursus itu juga akan dipertingkat memandangkan ianya mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk di kawasan itu. Kursus yang dianjurkan Pusat Khidmat Kuala Rajang itu dihadiri 35 peserta dari DUN Kuala Rajang dan Zon Tanjung Manis. Berikutnya,
Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha untuk membangunkan kawasan luar bandar termasuk kawasan Telang Usan supaya penduduknya menikmati arus pembangunan utama. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dennis Ngau dalam program ziarah UKAS Dewan Undangan Negeri Dun Telang Usan pada Sabtu, Kerajaan Sarawak telah meluluskan dana yang besar di bawah Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA untuk membangunkan prasarana seperti jalan raya, air bersih dan jambatan. Katanya masyarakat perlu menyokong pelan pembangunan yang dirancang supaya dapat dilaksanakan dengan lancar. Dennis turut menyampaikan bantuan kepada 30 orang penerima yang terdiri daripada warga emas dan orang kurang upaya OKU di kawasan Telang Usan yang bermastautin di Miri. Berikut pula, Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab amat berpuas hati dengan tahap pematuhan kontraktor terhadap garis panduan SOP pembinaan. Semasa lawatan ke tapak pembinaan bangunan pentadbiran Tanjung Manis semalam, beliau yang juga pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia berkata CIDB turut menyediakan sedikit penambahbaikan terhadap SOP di kawasan tapak pembinaan berkenaan. Dari segi pematuhan kepada SOP pembinaan, kita dari CIDB kita telah berbincang dan diberi taklimat tentang semua langkah-langkah pematuhan yang mereka jalankan dan kita berpuas hatilah dengan langkah-langkah yang mereka dan kita memberi sedikit penambah baik kepada SOP yang mereka jalankan di kawasan tapak dan juga kita berharap mereka meneruskan semua pematuhan untuk tapak pembinaan. Beliau juga berpuas hati kerana kerja-kerja pembinaan bangunan itu diteruskan semula setelah terhenti akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.